masa saya dengar cerita ni, actually yang cerita ni ialah senior Jepun saya. Dia bagi tahu, mungkin dia kata masa ni, sebab dia kata tak ada orang tahu identiti budak tu. Budak tu masa tahun 90 something dia bunuh semua orang. Mungkin sekarang dia dah terlepas dari penjara sebagai contoh, dan mungkin juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan dengan anda pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dulu saya pernah menetap dekat Jepun dari 2010 hingga 2013. Walaupun tak lama, but bagi saya dah cukup untuk saya kenal Jepun tu macam mana. Okey. Topik yang saya nak bincang kali ni agak provokatif. Saya nak tarik anda untuk tengok video ni. Sebenarnya saya nak cerita tentang NEET ataupun dia punya ejaan NEET. Nama penuh dia ialah Not in Education, Employment dan juga Training. Senang cerita, penganggur lah. Dekat Jepun ni istilah NEET sangat-sangat kita kata famous, dan sebenarnya istilah NEET ni digunakan secara meluas dekat mana-mana negara. Kalau anda Google, anda akan dapat ranking NEET dekat dunia ni. Dia punya percentage, macam contoh dekat US berapa persen NEET dia, dekat Malaysia berapa persen NEET dia. And dekat Jepun walaupun NEET dia rendah dari segi percentage, maybe 1 hingga 2% sahaja, tapi bilangan dia cukup ramai sebab population dekat Jepun 4 kali ganda population dekat Malaysia. Malaysia kita ada 30 juta manusia dan di Jepun dia ada 120 juta manusia. 1% dari 120 juta memang besar gila lah. Bila kita bercakap tentang NEET ni, dia akan berkait dengan satu lagi istilah yang famous dekat Jepun. Parasaito Shinguru. Parasaito dia stand for parasite, manakala Shinguru stand for single. Maksud Parasaito Shinguru ni, mereka adalah mereka yang tinggal dengan mak ayah. Tak kisahlah dia bekerja, dia tak bekerja ataupun dia belajar. Bila dia tinggal dengan mak ayah dia, lepas dia besar 18 tahun ke atas macam tu, kita akan panggil dia sebagai Parasaito Shinguru. Dan macam saya bagi tahu kepada anda, yang tak semua Parasaito Shinguru adalah NEET, dan kebanyakan NEET adalah Parasaito Shinguru. Yang ni anda kena faham lah. Dia totally berbeza antara dua benda ni. Bagi saya personally, saya tak merasakan Parasaito Shinguru adalah satu masalah. Macam dekat Jepun, mereka anggap benda ni masalah, tapi seriously, personally, saya tak rasa benda ni masalah. Okey je untuk anda tinggal dengan mak ayah anda selagi anda tak menyusahkan mereka. Macam dekat Kelantan ni, saya ada satu kedai komputer nama dia Mona Lisa. Anda kalau nak beli barang-barang komputer, anda boleh pergi dekat website saya www.monalisa.com.my. Dekat kedai saya ada lebih kurang dalam 80 orang pekerja, dan yang single kebanyakannya tinggal dengan mak ayah. Parasaito Shinguru ni, kenapa dia tinggal dengan mak ayah adalah untuk kehidupan yang lebih mewah. Bila kita tinggal dengan mak ayah ni, rumah tak payah bayar dah. Bil air, bil elektrik, bil internet, kadang-kadang makan pagi, malam disediakan oleh mak ayah kita. Duit gaji yang kita dapat tu, kita boleh kata semua masuk dalam poket kita. Jadi kita akan jadi orang yang kaya walaupun gaji kita tak besar. Macam contoh, pekerja-pekerja saya, gaji dia tak besar pun, dalam 1,500, kadang-kadang ada yang 2,000. Walaupun kita kata tak besar nak dibandingkan dengan KL ataupun bandar-bandar yang lain kan. 1,500 tu memang masuk poket mereka, dan mereka punya lifestyle memang mewah gila. Bayangkan Starbucks tu hari-hari bosku. Starbucks ada S ke tak ada S? Tak kisahlah. Yang penting kopi mahal tu hari-hari pun mereka boleh minum. Itu kelebihan bila mana kita tinggal dengan mak ayah kita lah. Cuma tinggal sampai bila tu saya tak pasti. Yang penting kita tak boleh menyusahkan mak ayah kita. Personally, saya merasakan tanggungjawab mak ayah untuk jaga anak-anak dia walaupun anak-anak dia dah berkahwin. Macam sebab saya tak, mungkin saya silap lah, tapi pegangan saya macam tu. Jadi saya nak buat dekat anak-anak saya. Katakan mereka dah berkahwin sekalipun, kalau mereka perlukan bantuan, mereka perlukan duit, saya akan bagi. Saya akan bagi tanpa kisah lah. Itu saya punya macam pegangan hidup lah. Sebut tentang mak ayah ni, saya antara kisah yang paling saya buat saya insaf sikit kan tentang mak ayah ni, kisah seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri.
Tak silap saya dia adalah salafus soleh ataupun salafi sendiri. So Imam Hasan Al-Basri ni adalah seorang tokoh yang kita kata sangat-sangat hebat dalam dunia Islam. Ada seorang lelaki datang dekat dia tanya Imam Hasan Al-Basri ni, "Wahai Imam, aku jaga ayah aku yang lumpuh ni dah dekat 10 tahun dah. Dia berak, aku yang basuh, dia nak makan, aku yang suapkan. Adakah dengan semua amalan-amalan aku tu dah balas jasa dia?" Kalau kita fikir logik, kita akan rasa yes lah kan, sebab dia jaga ayah dia yang lumpuh. Nak jaga orang yang sakit ni bukan senang lah. Seriously, nak jaga orang yang sakit ni memang tak senang. Satu, dia makan kudrat kita, nak angkat dia pergi duduk atas kerusi roda. Lepas tu nak tukar pampers dia yang bau busuk kan. Memang susah gila, tambah dengan emotion dia yang tak stable. Dia akan kata macam, "Oh, kau anak aku yang tak hargai aku," dan sebagainya. Kita dah buat yang terbaik dekat dia, tapi dia macam cakap-cakap hodoh, cakap-cakap buruk tentang kita. Memang tak senang jaga orang-orang yang kita kata sakit ni. So dia tanya Imam Hasan Al-Basri, dah 10 tahun aku jaga dia, adakah terbalas segala benda yang dia buat aku masa aku kecil? Dia membesarkan aku, kan? Imam Hasan Al-Basri kata, Tak. So dia tanya, kenapa? Aku dah usaha sehabis baik kan? Bila saya dengar cerita ni, saya menitiskan air mata dan menyedarkan saya. Imam Hasan Al-Basri dia kata, tak. Kau jaga dia 10 tahun dengan harapan dia mati awal, sedangkan dia besarkan kau dengan harapan kau jadi manusia yang baik. Nampak tak perbezaan dia? So, bila saya dengar kisah ni, dia betul-betul membuatkan saya insaf. Bagaimana seorang parent, dia besarkan kita dengan harapan supaya kita jadi manusia. Kebanyakan parent, ada juga yang fail. Tapi kebanyakan parent, dia besarkan anak-anak dia dengan penuh kasih sayang. Tapi bila sampai waktu kita jaga mak ayah kita masa mereka tua, masa mereka sakit, dengan harapan yang kita nak cepat-cepat, kita nak balik kepada pekerjaan kita, kita nak balik kepada kehidupan asal kita. Mereka adalah beban untuk kita. Kita kena jujur, kita kena hidup di atas apa kita kata fakta. Itu adalah perasaan kita, and itu adalah normal. Salah tetap salah, tapi ini adalah fitrah manusia kan. Bila dengar cerita ni, saya memang kita kata insaf kan. Balik pada cerita Parasito Shinguru tadi kita dah sentuh tentang need. Lepas tu kita dah pergi kepada term yang seterusnya, iaitu Parasito Shinguru. Dan kita akan pergi kepada term yang ketiga, iaitu Hikikomori. Hikikomori ni adalah golongan yang tak nak keluar dari bilik dia, tak nak bersosial bagailah. Dia level introvert yang sangat-sangat teruk. Hikikomori ni adalah satu masalah dekat Jepun. Masalah yang besar, bukan masalah yang kecil. Banyak geng-geng hikikomori ni hasilkan masalah. Buat masalah lah. Sebagai contoh, sampah. Geng-geng hikikomori ni disebabkan dia tak nak keluar dari rumah dia. Jadi dia akan sewa satu rumah yang ada 2 bilik. Satu bilik tu dia akan jadikan sebagai tempat buang sampah. Sampai cukup satu bilik tu dengan sampah, baru mereka akan panggil orang untuk clearkan sampah-sampah mereka ni. Lepas tu mereka ada buat banyak benda-benda pelik lah hikikomori ni. Hikikomori dia boleh jadi dewasa, dia boleh jadi kanak-kanak. Dan untuk kebelakangan ni memang ramai hikikomori dari golongan kanak-kanak, student yang tak nak pergi sekolah. Mereka tak nak pergi sekolah. Bila orang kaji, orang tanya kenapa mereka tak nak pergi sekolah, biasanya disebabkan kes buli lah. Kes buli dekat Jepun ni agak tinggi kalau nak dibandingkan dengan Malaysia. Masa saya tinggal dekat sana 2013, ada satu kes buli yang sangat-sangat famous berlaku dekat Osaka. Budak ni dia dalam grup, dia dalam Sakuru, dia dalam klub bola keranjang, and dia dibuli oleh geng-geng bola keranjang dekat situ. Sampai satu level dia gantung diri dia dalam court bola keranjang tu sendiri. Kenapa isu ni famous? Sebab yang pertama, cikgu-cikgu tak dapat detect benda ni walaupun cikgu kepada klub tu sendiri. Yang kedua, disebabkan kes ni, semua cikgu yang ada dekat sekolah tu dia hantar di tempat-tempat yang berbeza. Senang cerita, sekolah tu dapat semua cikgu-cikgu barulah. Saya ingat juga ada satu cerita, ni cerita lama gila dah.
Dia budak tadika, bayangkan budak tadika pun kena bully, tapi tak adalah kita kata bully macam pukul-pukul. Saya tak rasalah ada bully pukul-pukul, just macam mengata kan. Saya ingat masa sekolah rendah saya dulu, kalau sebut nama ayah pun kita dah marah dah. Kita dah marah dah. Level seterusnya kalau tak nak sebut nama ayah, nama datuk. Nama datuk pun kita dah marah dah. Sebut nama macam saya Ashraf Jeffrey, orang panggil Jeffrey kan. Kita dah marah dah. Saya pun fikir balik kan, sekarang macam kenapa nak marah kan? Macam tak logik lah. Tapi budak-budak, so kita tak boleh berfikir secara waras. And budak tadika ni, dia dibuli oleh 6 orang kawan dia. Last kali apa yang dia buat, dia bunuh ke 6 orang kawan dia ni. Dia bunuh dan dia gantung dekat pokok. Kes ni jadi besar gila dekat Jepun, tapi tak ada seorang pun, tak semua orang tahu siapakah budak tersebut. Sebab umur dia masa tu 5 ataupun 6 tahun sahaja, dan dia ada satu akta privacy lah. So masa saya dengar cerita ni, actually yang cerita ni ialah senior Jepun saya. Dia bagi tahu, mungkin dia kata masa ni, sebab dia kata tak ada orang tahu identiti budak tu. Budak tu masa tahun 90 something dia bunuh semua orang. Mungkin sekarang dia dah terlepas dari penjara sebagai contoh, dan mungkin juga saya, dia senior saya lah, dia bagi tahu macam tu. Mungkin juga budak tu adalah saya. Of course itu adalah satu gurauan lah. Tapi the point is, yang pertama bully tu, yang kedua bagaimana Jepun dia rahsiakan identiti budak tu. So budak tu lepas dia keluar dari penjara ataupun mungkin sekolah pemulihan bagai, dia boleh hidup sebagai orang normal macam biasa. Dia tak disisihkan lah. And of course dekat Jepun pun, kalau dia adalah seorang banduan, dia memang ada satu kad banduan macam tu, and orang akan boykot dia. Jepun atau mana-mana negara lebih kurang sama saja dia punya sistem. Cuma kes budak ni dia jadi macam tu sebab identiti dia tak didedahkan. Kalau dekat Malaysia bukan sekadar kita kata identiti bukan sekadar muka sahaja didedah, bukan sahaja nama didedahkan. Kadang-kadang diberitahu pula tinggal dekat mana. Worst case, muka pun ditunjuk kepada public. So orang tahu kes macam ni, kes macam ni. Actually kalau kita ni betul-betul follow Islam, kita tak akan buat benda tu. Maksudnya wartawan kalau dia ada etika dan dia adalah Muslim, dia tak akan dedahkan aib orang macam tu. Dia just bagi tahu maybe Ahmad bukan nama sebenar dengan muka yang blur macam tu. Kalau dekat Jepun memang dia orang tak dedahkan benda-benda macam ni. Katakan ada sesi interview dekat di TV sekalipun, mereka akan buat mozaik muka, kita tak tahu siapa yang sedang bercakap. Suara pun mereka tune jadi suara Cik Mang. So dengan cara tu mereka dapat protect privacy mangsa tersebut lah. Dia tak ada isu macam kalau kita tak dedahkan nanti orang lain jadi mangsa. Sebenarnya benda tu kita tak perlu fikir, kita just jaga aib kita sendiri sahaja. Basically itu sahaja untuk perkongsian kali ni. Kalau anda ada apa-apa soalan berkenaan dengan Jepun, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.